وآله الطاهرين وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan keizinan untuk saya dan kita semua esok kerja. Ni boleh main ramai ni, subhanallah. Esok kerja kan? Esok hari, saya hari tak ingat, Rabu. Esok Rabu. Esok Rabu semua bekerja dan bersekolah. Tajuk malam ni selalunya Imam Mahdi lah, kan? Alam barzakh, mahsyar, keindahan syurga, tajuk akhirat lah. Ni mai turun ke dunia balik. Tajuk yang berkaitan dengan akidah, iaitu pertahankan Asy'ariyah. Tuan-tuan, kalau sembahyang berjihad 1000 tahun, kemudian solat 1000 tahun, mati dalam keadaan bawa akidah yang sesat dan songsang, maka 1000 tahun berjihad fi sabilillah dan 1000 tahun solat itu ditolak mentah-mentah. Sebab itu juga 3 ilmu fardu ain, 3 ilmu yang wajib atas tiap-tiap orang, bermula daripada yang di Pertuan Agong sampailah yang berniaga gaji kecil 1000 sebulan, wajib belajar 3 ilmu fardu ain. Yang pertama sekali adalah akidah. Penting. Kemudian selama ni sampai tahun 2017 saya mengambil pendekatan untuk mempelajari akidah, 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 untuk mempelajari akidah
tak sebut benda ni sebab tengok pihak yang membuat onar ni, yang suka buat kacau, dia tak berapa agresif. Kemudian bila tengok dia mempertikaikan akidah, pegangan kita, maka saya ambil keputusan untuk dengan izin Allah, dengan mengharapkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bercakap tentang perkara ini, iaitu tentang akidah. Tadi Ustaz Faizur Rahman dia ada sebut dah sikit, dia akan mengajak di sini kita apa saya tak tahu, tapi berkaitan dengan malam ni juga. Kita fiqh, tauhid, tasawuf. Kalau fiqh, mazhab paling terkenal 4 tu lah. Dalam masjid ni tanyalah siapa pun mazhab fiqh, mazhab apa, insya-Allah semua orang boleh jawab. Ada 4. Kita Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, al-madhhabus Syafi'i. Kemudian ada mazhab Hanafi, tuan-tuan pernah dengar tak pelik, dan ada mazhab Maliki, ada mazhab Hanbali, As-Sadah Al-Hanabilah. Fiqh. Kalau tasawuf ni, antara kitab yang paling besar, ulama yang paling banyak rujukan tentang tasawuf yang kita guna bukan di Nusantara sahaja, bahkan di negara Arab, paling banyak kita berpegang dengan kitab tasawuf Al-Imam Al-Ghazali ataupun Al-Imam Junaid. Tasawuf. Kemudian akidah kita kan ada 3 fardu ain, ada 3: fiqh, tauhid, tasawuf. Tauhid tu akidah lah. Akidah kita mazhab apa? Yang ni orang tak nak sebut, ataupun jarang. Kalau belajar pondok, dia pernah dengar, dia tahu dia akidah mazhab siapa. Dan kalau dia mengaji, dia belajar mendalam sikit, dia akan tahulah benda ni. Jadi ahlu sunnah wal jamaah, orang Islam yang ada di atas dunia ni, bermazhab dengan 2 mazhab yang paling besar, iaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itulah 2 mazhab akidah yang paling besar. Kemudian dia ada lagi mazhab akidah yang kecil, mazhab Ahlul Hadis, dan ataupun mazhab segelintir kecil Hanabilah. Saya tak rasa tak payah perinci lah, lagi pening macam ni je. Tuan-tuan bayang negara-negara umat Islam di Malaysia ni, di dunia ni, saya biasa lewat ni kan, lagi saya sebut salah apa tegur terus, jangan diam. Dia main macam-macam. Tuan-tuan bayang negara-negara umat Islam yang hari ni orang Islam lebih kurang berapa hari ni? Lama dah tak sebut bilangan. Orang Islam 1.5 bilion. 1.5 bilion. 90 hingga 95% adalah berfahaman Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Kalau tuan-tuan tengok negara yang mazhab fiqh dia Hanafi, macam Cina, 60 juta orang Islam Hanafi, mazhab Hanafi. Pakistan, berapa ratus juta orang Islam, mazhab Hanafi. Turki, 70 juta orang Islam, mazhab Hanafi. Bila sebut mazhab Hanafi, selalunya akidahnya akan bermazhab Maturidiyah, yang diasaskan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ni nak tahu ni. Kemudian baki lagi, ni 1.5 bilion orang Islam ni, baki lagi yang bermazhab Syafi'i dan Maliki. Semua orang Islam dalam dunia ni yang bermazhab Syafi'i dan Maliki, Indonesia dengan 200 jutanya, kita dengan 25 juta lebih kurang,
kemudian Syria, Jordan, sebahagian Mesir, Palestin, ni semua mazhab Syafi'i yang majoriti. Syafi'i dan Maliki mazhab akidahnya ialah Asy'ariyah ataupun Asy'ari. Amai tuan-tuan? Amai. Kenapa isu ni? Isu ni kita sebut sebab ada satu kelompok yang baru muncul pada kurun ke-13. Lupa muncul pada kurun ke-13, ke-12, kurun ke-12. Di sini tuan-tuan nak faham kurun macam ni. Hari ni tahun ni 1438 Hijrah. Ini orang panggil kurun 15. Itu cara ulama sejarah, ulama Arab, muarrikh, cara muarrikh tentukan kurun ke berapa. Kita tahun ni 1438, bermaksud kita berada pada kurun ke 15. Saya buat contoh. Kita nak tahu satu orang imam tu kurun ke berapa, tengok tarikh wafat dia, bukan tengok tarikh lahir. Contoh Imam Nawawi, dia wafat tahun 676 Hijriah. Maka Imam Nawawi ulama kurun ke 7. Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijrah. Maka Imam Ghazali ulama kurun ke 6. Kita sekarang sudah masuk kurun ke 15. Pada kurun ke 12 muncul satu orang yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kepada nama dia dinisbahkan aliran Wahabiyah pada hari ini. Kemudian dia tukar sikit selepas berapa puluh tahun, nama Wahabiyah tu ditukar atas beberapa sebab yang saya dengar sendiri daripada ulama-ulama yang ahli sunnah wal jamaah dan juga ulama mereka sendiri. Adalah beberapa faktor yang menyebabkan nama tu kemudian bertukar kepada Salafiyah. Ingat, dia mula Wahabiyah pada nama pengasas tu, kemudian menjadi Salafiyah, kemudian hari ini di Malaysia, di Indonesia, di Asia Barat, negara-negara Arab dan juga di Afrika, yang pengikut-pengikut ni nama baru mereka ialah Ahlus Sunnah. Jadi dia sukalah media sunnah, pusat pengajian sunnah. Tapi bukan semua hak nama sunnah ni Wahabi. Cumanya mereka suka dengan nama tu. Kalau dia sembang dalam WhatsApp pun, kita kan sunnah. Dia sembang dalam WhatsApp pun, geng sunnah bila nak bergerak ke sana. Saya boleh tahu benda ni sebab mereka masukkan saya dalam salah satu grup, Alhamdulillah. Tapi saya tak cakap walaupun satu kataan, sebab saya nak tengok cara dia berfikir, cara dia bergerak, cara dia berbahas. Sama, seluruh dunia sama cara dia berbahas. Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dia wafat pada tahun 1115 Hijrah. Maka dia ulama kurun ke berapa tuan? 12. Cara nak faham, kita sekarang kurun ke 15, dia ulama kurun ke 12. Ketika Imam Muhammad Abdul Wahhab ni, Syekh Muhammad Abdul Wahhab ni, dia keluar di Najd, dia membesar, dilahirkan di sana. Najd ni Riyadh hari ni, Saudi. Najd adalah Riyadh hari ni. Riyadh tu Saudi lah. Entah. Dia pun membesar, kemudian dia belajar dengan ayah dia sendiri, dan ayah dia seorang qadhi, orang alim bermazhab Hambali. Ayah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ni nama Abdul Wahhab, nama ayah dia, seorang yang alim, al-qadhi. Dan dia juga ada seorang abang, nama abang kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ni, yang dinisbahkan kepadanya Al-Wahabiyah, nama abang dia Sulaiman.
Al-Syeikh Sulaiman, alim juga. Dia pun belajar, kemudian sampai pada satu tahap dia keluar daripada kampung. Yang ni, cerita ni daripada mulut pendukung ataupun ulama-ulama as-salafiyah sendiri, ulama-ulama yang kita panggil Wahabiyah ni. Sebab saya mendengar daripada dua-dua belah pihak, berpuluh jam daripada pihak ni dan berpuluh-puluh jam daripada pihak ni. Dua-dua saya dengar. Yang saya cerita kat tuan-tuan daripada Syekh Nawaf ataupun Syekh Nawaf, spesies kita sebut namanya, bin Muhammad As-Salim. Boleh tengok dalam YouTube tapi bahasa Arab lah. Dia pun belajar Syekh ni, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang pengasas kepada Al-Wahabiyah, yang tuan-tuan duk tengok riuh rendah hari ni, sekarang ni. Jadi dia pun belajar dengan ayah dia sendiri, belajar dengan tok guru semua. Satu hari dia keluar, kemudian dia membaca buku-buku Imam Ibn Taymiyah. Baca, dia jumpa Syekh tu lah cerita, sama ada dia baca sendiri ataupun dia belajar, wallahu alam. Syekh tu kata dia mempelajari kandungan buku-buku Imam Ibn Taymiyah. Imam Ibn Taymiyah satu orang yang mujtahid. Ni semua orang kena tahu, dia mujtahid. Ilmu dia sampai ke tahap mujtahid. Dia punya karangan dia ratusan. Karangan Imam Ibn Taymiyah mencecah ratusan. Seorang yang alim. 7 tahun saya belajar di Syria, saya tidak pernah mendengar sekalipun ulama-ulama Syam yang mencaci dan menghina Imam Ibn Taymiyah. Tak pernah. Mencaci dan menghina tak pernah. 7 tahun saya belajar. Sebahagian daripada ulama Syam dah belajar tauhid, maka dia akan sebutkan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Imam Ibn Taymiyah yang melanggari ijma'. Ada lebih kurang 60 kesalahan besar, melanggari ijma'. Antaranya ijma' kesepakatan ulama dalam perkara furu' akidah, dan sebahagian lagi dalam perkara usul iaitu akidah, dan yang sebahagian lagi dalam perkara furu' fiqh. Jadi Imam Ibn Taymiyah ni dia ada satu sudut dalam kehidupan dia, dalam berfatwa dia, yang mana pandangan-pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah bercanggahan sepenuhnya dengan ijma' para ulama. Okey. Dan yang kedua, di dalam buku-buku karangan Al-Imam Ibn Taymiyah, Al-Imam Ibn Taymiyah banyak dan mudah menyebutkan perkataan kafir, bid'ah dan dibunuh. 3 kataan ni. Ratusan tempat dalam kitab-kitab Imam Ibn Taymiyah, yakfur, dia jadi kufur, yartad, dia menjadi murtad, yuqtal, dia mesti dibunuh. Dalam kitab dia banyak ratusan. Antaranya, sesiapa yang menjaharkan sebelum semayang, usalli, sebut usalli, yuqtal, maka dia dibunuh. Itu satu contoh. Dan ada ratusan yang lain. Ada berapa? Ada ratusan yang lain. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, setelah dia belajar dengan tuan-tuan guru, termasuk ayahnya sendiri, seorang yang alim mazhab Hambali, yang mu'tadil, yang tidak ekstrim, kemudian dia keluar, dia pergi belajar kitab ni, dan kemudian dia balik, dia pulang membawa fikrah Imam Ibn Taymiyah ini ke perkampungannya, dan ditolak oleh majoriti ulama di kampung tersebut. Yang menolak pemikiran dia itu termasuklah ayahnya sendiri, dan juga termasuklah abang dia, yang kedua-duanya adalah orang alim dalam mazhab Hambali. Ada bukti kah abang dia tolak pendapat dia dan tolak keadaan dia macam tu? Majoriti ulama tolak dia. Ada bukti.
Abang dia Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, abang pada Syekh Muhammad yang pengasas Wahabi tadi ni. Abang dia Syekh Sulaiman karang 2 kitab. Mengarang 2 kitab. Kitab tu boleh didapati untuk menyerang kembali pendekatan cara pemikiran baru yang dibawa oleh adik dia. Iaitulah kitab yang pertama, Faslul Khitab fi Radd ala Muhammad ibn Abdul Wahab. Adik dia sendiri. Satu perkataan yang muktamad, Faslul Khitab fi Radd, di dalam menolak ala Muhammad ibn Abdul Wahab. Abang ni sendiri karang. Bila saya dengar daripada ulama Wahabi sendiri, ulama Wahabiyah Salafiyah sendiri bercakap tentang Syekh Abdul Wahab, mereka panggil imam. Sebab tu saya kadang saya sebut imam tu, dan saya duk dengar banyak, lebih berpuluhan jam saya dengar untuk adil. Saya nak tengok dia sendiri. Syekh akan sebut ketika itu, ketika Imam Muhammad Abdul Wahab, kata mereka memanggil dia Imam Mujaddid. Setiap 100 tahun Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, Allah akan menghantar seorang mujaddid. Hebatlah mujaddid ni. Dia ni yang akan membuat memperbaharui urusan agama, menguatkan urusan agama tiap-tiap 100 tahun. Imam As-Suyuti karang satu bait syair, dia himpunkan 10 orang mujaddid ni. Di sisi Wahabiyah Salafiyah, Muhammad bin Abdul Wahab adalah salah seorang imam mujaddid, besarlah di sisi mereka. Tapi di sisi ulama kita, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang yang membawa menghidupkan kembali satu fikrah dan pendekatan yang salah dan sungsang yang pernah dipelopori oleh seorang imam mujtahid, imam besar, iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah. Imam Abdul Wahab dia bawa balik, dihidupkan balik, lalu ditolak. Majoriti ulama ketika tu tolak. Maka ketika saya dengar ceramah Dr. Osman Al-Khamis, saya sebut nama lah ulama-ulama ni kan, Syekh Nawaf Ibn Salim ni, dan 5-6 orang lagi yang lain, ramai yang saya dengar, mereka akan sebut, ya, ketika Imam Muhammad bin Abdul Wahab, mereka sebut, jangan sebut macam tu, ketika Imam Muhammad bin Abdul Wahab membawa pembaharuan agama, membawa akidah yang benar, dia ditolak oleh majoriti ulama pada ketika itu. Maka kata mereka, perkara ini bukanlah satu aib, kerana para nabi juga ditolak ketika dahulu. Saya pun duduk termenung balik. Saya kata nabi bawa, yang tolak tu orang kafir. Yang Syekh Muhammad ni bawa, saya berfikir, bila dia bawa, yang menolak dia majoriti ulama Mekah, mufti-mufti Mekah, abang dia sendiri, ayah dia sendiri, yang menolak itu orang Islam yang alim. Bermaksud kamu buat kesalahan, bermaksud kamu lakukan satu benda yang tidak betul. Sekian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kenapa kita bercakap tajuk ni? Dalam satu kitab, ambil tu taman lah, belambak buku pun. Hari ni mereka mengarang kitab-kitab lama dah lah, bukan hari ni, dah lama dah. Antara tajuk-tajuk kitab akidah yang dikarang ialah Pembatalan Akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tajuk kitab. Tuan-tuan buka mana sahaja laman web Wahabiyah Salafiyah hari ni, laman web akidah, di dalam itu dia akan sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah As-Salafiyun ataupun Ahlul Hadis, mereka lah. Dan antara firqah yang munharifah, kumpulan yang tersasar, kumpulan yang dhalah, yang sesat, itu ditulis ni
Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ramai tak sesat dalam dunia ni? Ramai. Yang masuk syurga sikit je, kumpulan tu je. Tuan-tuan, atas dunia ni 1.5 bilion orang Islam. Paling kecil sekali ialah mazhab Hambali. Dia yang paling kecil sekali. Hanya 5% dari dalam dunia ni. 5% tu pula hanya sebahagian saja yang berfikiran macam ni, yang berfikiran ekstrim macam ni, yang mengeluarkan Asy'ariyah dan Maturidiyah daripada kumpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang pertama yang mengeluarkan Asy'ariyah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah tokoh yang diambil maklumat tadi ini oleh Imam Syekh Muhammad Abdul Wahab, iaitu Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab dia Al-Fatawa. Ada dalam kitab dia Al-Fatawa. Al-Asy'ariyah mereka lah mukhannafi al-Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah tu jantan, Asy'ariyah ni hak betina. Mu'tazilah hak memang sesat tu, disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah. Jadi dialah antara orang yang paling awal mengeluarkan Asy'ariyah. Kemudian bila Syekh Muhammad Abdul Wahab dia hidupkan kembali fikrah ini, dia juga mengeluarkan Asy'ariyah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada dalam kitab-kitab dia. Kemudian ulama Wahabiyah Salafiyah sendiri, antaranya dalam kitab syarah kitab Tauhid min Sahih al-Bukhari karangan Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghanaiman, ulama mereka sendiri dia sebut wa qad intasaba ila al-Asy'ari, telah dinisbahkan kepada mazhab Asy'ari kita aktsarul alamil islami, majoriti penduduk di alam di umat Islam, di negara-negara Islam al-yaum, hari ini, min atba'il madhahibil arba'ah, daripada kalangan pengikut imam yang 4. Begitu juga dalam satu kitab Pembatalan Aqidah Asy'ariyah dan Maturidiyah karangan Khalid Al-Ghamidi, dia kata intisyaru hadzal madhhab, berkembangnya mazhab Asy'ariyah ini hatta amma aktsara biladil muslimin, sehinggalah menyeliputi kebanyakan negara orang Islam, hatta la takadu tara hanafiyan illa maturidiyan, sehinggalah kata ulama ni, pengarang kitab ni yang bermazhab mereka, dia kata sehinggalah kamu melihat siapa-siapa saja yang bermazhab Hanafi dia mesti Maturidi, dan siapa-siapa saja yang bermazhab Syafi'i dan Maliki dia mesti Asy'ari. Dan kemudian menjadilah mazhab Ahlus Sunnah, mereka namakan juga diri mereka Ahlus Sunnah wassalaf, dan mazhab salaf maqsuran inda kathirin min haula, di kalangan mereka ini jadi kumpulan yang sedikit. Yang ni saya bacakan untuk bagi tahu bahawa ulama mereka sendiri yang menyebutkan bahawa kebanyakan dunia Islam hari ini penganut tauhid ataupun pengamal mazhab tauhid, mereka dan kita adalah mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian bermula dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab, kemudian kepada syekh-syekh yang seterusnya. Tuan-tuan boleh tengok mana-mana syekh yang berada di Saudi, kebanyakan mereka Syekh Ibn Baz, Syekh Albani, mereka mengeluarkan Asy'ariyah dan Maturidiyah daripada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bila perkara ni berlaku di luar, dulu waktu saya belajar 2001 sampai 2008 di Syria, saya dah tengok dia punya laman web ni. Bila saya tengok laman web Wahabiyah Salafiyah ni, dia tulis Ahlus Sunnah, dia pun tulis Ahlus Sunnah juga. Dia tengok ulama-ulama yang naung tu kita kenal lah.
Kemudian dia tulis di situ Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah pengikut sekian mereka, dan terkeluar daripada kumpulan itu Ahlus Sunnah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Saya pun termenung, saya fikir balik, ramainya yang dikeluarkan daripada kumpulan yang Ahlus Sunnah ni, dan ramainya, betapa ramainya umat Islam hari ini, dalam erti kata lain, yang disesatkan begitu saja oleh kelompok Wahabiyah Salafiyah ni. Bila balik ke Malaysia 2008, saya tengok benda tu tidaklah begitu subur. Dia tak ekstrim sangat. Dia duk kacau khutbah semayang sebelum Jumaat, selawat. Dia duk kacau macam tu. Dia kacau ibadah orang Islam di Malaysia. Saya buat istilah kacau lah, kacau ibadat orang Islam. Kemudian masuk 2013, saya berulang alik juga kadang-kala ke negeri Perlis. Kita tengok dia punya banner dia. Sekali kita lalu naik satu banner, bahaya hadis dhaif dan hadis palsu. Banner ceramah, tajuk ceramah, bahaya hadis dhaif dan hadis palsu. Tengok penceramah, kita tahulah senarai hak 16 orang tu lah, salah seorang lah, no? Yang faham senaraikan, yang Johor senaraikan 90% tu betul lah tu. Tengok tajuk ceramah, tengok penceramah tu, hadis dhaif bahaya. Bila baca tajuk tu, dia jadi macam tak berapa masuk dengan apa yang kita belajar dulu. Bukanlah kesemua hadis dhaif itu ditolak mentah-mentah, tetapi inilah yang diserap, diterang dan telah pun difahami kebanyakan pengikut baru dan tegar hak baru-baru tu belajar Wahabi Salafi ni. Maka mereka bila mai satu isu, ada hadis sahih, bagus soalan, ada hadis sahih. Tapi bila hadis-hadis dhaif berhimpun turuk dia dan kemudian menjadi hasan li ghairihi, maka dia boleh menjadi hujjah ataupun adillah dalam hukum fiqh. Maka disebabkan kumpulan ni dia duk ajak hadis dhaif buang, hadis dhaif tak boleh pakai, maka hak baru-baru duk belajar ni, dia tengok hadis dhaif terus ditolak. Dan itu adalah salah satu daripada manhaj yang salah yang diperkenalkan, yang sehari ini sudah pun merebak di kalangan sebahagian orang Islam. Kemudian antara tajuk yang membuatkan kita berasa perlu untuk bercakap ialah apabila satu orang ni, semua geng-geng PhD lah ni kan, kebanyakannya PhD hadis lah, hak dua belah utara ni. Tuan-tuan, tajuk ceramah kesesatan akidah Asy'ariyah. Kesesatan akidah Asy'ariyah. Kita ni mazhab apa? Bila dia sebut sesat, apa implikasi dia? Ketika ulama-ulama mereka dalam dan luar negara menghuraikan hadis taftariqu ummati ila 73 firqah, Nabi kata umat aku akan berpecah kepada 73 kumpulan, kulluhum finnar, kesemua akan masuk ke dalam neraka kecuali satu, mereka ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu hak selamat tu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ketika ulama-ulama Wahabiyah Salafiyah menghuraikan hadis ini, mereka kata kita tu dia lah, mereka lah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy'ariyah dan Maturidiyah terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tak kufur. Dia sebut yang tu saya kena adil. Dia sebut mereka tidak kufur, tetapi iman mereka tidak selamat. Adakah mereka Ahlus Sunnah? Mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ni perbahasan yang sangat penting. Sebab kalau dulu dia menegur ibadah,
Bukan dulu saja, sampai hari ni lah, sampai hari ni. Di mana ada Wahabiyah, Salafiyah, di situ ada perpecahan dan kekeliruan. Di mana ada Salafiyah, Wahabiyah, di situ ada perpecahan dan kekeliruan sampai hari ni. Masalah-masalah fiqh yang telah pun sebahagiannya muktamad, yang sebahagiannya yang lain telah pun diamalkan oleh masyarakat yang bermazhab Syafi'i, kemudian ditimbulkan dengan fahaman lain, mazhab lain saja, timbulkan mazhab lain. Dan yang lebih bahaya lagi ialah apabila fahaman ni dia menyentuh sekarang ni tentang akidah. Kita terkeluar ni tuan ni, tuan-tuan ni terkeluar. Kan? Walaupun ada yang salafi ni, beberapa orang dalam ni mungkin ada, kan? Dia nak main dengar. Inilah hakikat dia. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian antara perkara yang perlu kita tahu ialah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pertahankan Asy'ariyah. Maka kita, sebahagian daripada kita tak belajar akidah, sedangkan dia fardu ain. Kena cari, tuan-tuan. Sebab salah satu yang akan disoal oleh Allah, kita dan juga anak isteri kita, ialah 3 ilmu fardu ain tadi. Sudahlah kita tak belajar, kemudian bila orang kata kamu ni sebenarnya adalah Salafiyah, orang kita berkata sedap kot nama tu, tak apalah, mulai hari ni saya Salafiyah. Dan kamu bukan Asy'ariyah, kita pun dengar, oh bukan Asy'ariyah, dia pun tak pernah dengar Asy'ariyah. Oh, dia kata kalau macam tu baguslah, saya pejuang Salafiyah lah bermula hari ni. Oh, tukar nama Facebook, pejuang Salafi, kuda Salafi, oh macam-macam lah nama. Tak tahu sebab tak belajar. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita nak tahu dalam dunia ini, macam yang saya sebut tadi, majoriti adalah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Bila bermula mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah ni, tuan-tuan sekalian, mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah ni, dia punya sejarah ringkas dia diasas oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Ada seorang sahabat, selalu kita dengar nama dia Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari. Abul Hasan Ash'ari, pengasas mazhab akidah kita ni, dia adalah daripada susur galur keturunan sahabat yang alim tadi, Abu Musa Al-Ash'ari. Dia keturunan tu. Orang kata, Ustaz, mazhab Asy'ariyah ni tak ada pun zaman Nabi, tak ada zaman sahabat, tak ada zaman tabi'in, tak ada zaman tabi'in, tak ada. Nabi puji umat dia. Nabi kata, umat aku yang terbaik 3 kurun yang pertama. Tadi kita belajar dah pasal kurun. Apabila Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Hadis ni sahih. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada zaman aku, di kalangan umat aku, sahabat. Thumma alladhina yalunahum tabi'in, thumma alladhina yalunahum tabi'in. Mereka berpegang dengan mereka, ataupun mereka ni digelar sebagai salaf. Kemudian Imam Abu Hasan Ash'ari ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Imam Abu Hasan Ash'ari muncul, dia wafat pada tahun 324 Hijrah. Maka dia ulama kurun yang ke-4. 324, dekat ke jauh dengan zaman salaf, tuan-tuan? Dekat. Umat Nabi Muhammad sampai malam ni dah masuk kurun ke-15. Nabi puji kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga, Nabi puji. Ini kurun yang terbaik. Iman mereka terbaik, akidah mereka terbaik, ibadah mereka terbaik. Pengasas mazhab Asy'ariyah, dia hidup pada kurun yang keempat, 324 dia wafat. Bahkan dia hidup pada zaman yang tahun salaf tu, tahun 200 lebih dia hidup pada zaman tu. Sebab tu sebahagian sebut dia salaf
dan sebagian sebut dia dah keluar daripada situ sikit. Tuan-tuan sekalian, ketika Mu'tazilah zaman tu, kurun ketiga keempat ni, Mu'tazilah menjadi mazhab negara. Memang ketika itu ada pemerintahan Islam, khalifah. Mazhab akidah dia adalah Mu'tazilah, yang memang sesat. Maka ulama Mu'tazilah ramai, beasiswa diberikan kepada mereka yang belajar mazhab Mu'tazilah, sekolah-sekolah Mu'tazilah, sekolah agama, universiti Mu'tazilah banyak. Ulama ahli sunnah ni kurang, tak, dia jadi kurang bercakap, tak boleh nak berhujah, sehinggalah muncul, saya ringkaskan, Imam Abu Hasan Asy'ari ni, dia mengkaji balik, dia asalnya mazhab Mu'tazilah juga, kemudian dia bertaubat, dia mengiklankan taubatnya di sebuah masjid dengan jelas kepada semua orang. Dia kata, saya berlepas daripada mazhab i'tizal dan saya mula memperjuangkan mazhab baru ni, mazhab khalaf. Ketika itu, kata para ulama, ketika Imam Abul Hasan Asy'ari mula bercakap mewakili ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama lain mula bersemangat, mula boleh melantun dan membalas hujah dengan ulama Mu'tazilah. Hebatlah pengasas ni, pengasas mazhab ni, seorang yang sangat hebat ni. Dia asaskan mazhab Asy'ariyah ni. Bermula daripada situ, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, majoriti, bukan majoriti, kesemua bermula daripada kurun situ. Saya kira dengan tuan-tuan, kurun 4, 5, kurun 6, kurun 7, kurun 8, kurun 9, sampai hari ini kurun ke 15. Kesemua ulama-ulama pada setiap 100 kurun, ulama daripada mazhab Malikiyah, ulama daripada mazhab Syafi'iyah, ulama daripada mazhab Hanafiyah, mazhab Hanafi, kesemuanya bermazhabkan Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Tuan-tuan sebut ulama-ulama yang tuan-tuan kenal, yang besar. Al-Imam Al-Ghazali, ulama-ulama yang besar, kesemuanya bermazhab Asy'ariyah. Ni saya nak bagi tahu, nak beritahu kepada saya dan kita semua, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mazhab ini adalah satu mazhab yang lama, dan kita bukanlah mencipta satu mazhab yang baru, tetapi mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah ini disusun, dikembangkan, dikekalkan oleh ribuan ulama-ulama mujtahid sepanjang 12 kurun lamanya. Tuan-tuan, setiap 100 tahun ada ulama-ulama hadis yang besar, yang boleh kita sebut imam kepada ulama hadis. Jenilah ulama hadis ni macam Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Hakim, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, imam hadis yang besar ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, lebih daripada separuh imam-imam hadis ini adalah bermazhab Syafi'i. Yang ni tak boleh diingkari, yang ni boleh dikaji. Hari ni semua orang boleh kaji. Sebutkan 100 ulama besar hadis sepanjang 14 kurun dan lihat lebih daripada separuh adalah bermazhab Syafi'i, dan mereka adalah bermazhab, dan akidahnya bermazhab Asy'ari ataupun Asy'ariyah. Tuan-tuan, saya sebut benda ni supaya tuan-tuan boleh berfikir. Bila ada ustaz-ustaz, bila ada penceramah-penceramah dalam YouTube dan sebagainya yang menyebut tentang kesesatan Asy'ariyah, maka terbayanglah di fikiran tuan-tuan, lelaki ataupun ustaz itu telah mengeluarkan ribuan ulama hadis dan ulama-ulama besar Islam daripada kumpulan ahli sunnah wal jamaah, dan betapa berani apabila dia sebut perkataan itu di negeri, di negara yang mazhab akidah kita adalah Asy'ariyah. Berani sebut tak mereka sekarang ni?
mereka sudah berani sebut. Mereka dah berani bentang-bentang saja. Mereka dah berani cakap dalam YouTube. Mereka dah berani ceramah di mana masjid dan tempat yang bawa masuk mereka. Mazhab ulama-ulama besar. Ni saya ada senarai. Puluhan lagi yang lain. Sehingga kan ketika Al-Imam As-Suyuti yang wafat pada tahun, silap saya, 911 Hijrah, Imam Suyuti, ulama kurun ke-10. Imam Suyuti ini mengarang ratusan buah kitab. Mujtahid, ratusan buah kitab mujtahid. Tidak ada ilmu kecuali Imam Suyuti menulis di dalamnya. Dia pun karang satu syair, beberapa bait syair lah. Dia himpunkan. Kan Nabi sebut setiap 100 tahun ada mujaddid. Maka Imam As-Suyuti pun dia pilih, dia sendiri melihat siapakah mujaddid setiap 100 kurun itu. Dia pilih ulama-ulama terhebat. Bermula dengan Umar ibn Abdul Aziz. Ini tuan-tuan kenal. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz keturunan Sayyidina Umar bin Khattab, keturunan cicit. Dia digelar sebagai Khalifah Ar-Rashidin yang kelima. Bukan sahaja mahir berpolitik dan dalam bidang kepimpinan, dia juga ulama. Imam Suyuti kata yang pertama sekali mujaddid ialah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian kurun yang seterusnya adalah Al-Imam Syafi'i. Kurun yang seterusnya Al-Imam Ibn Surayj. Kurun yang seterusnya Al-Imam Al-Baqillani. Kurun yang seterusnya Al-Imam Al-Ghazali. Kurun yang seterusnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kurun yang seterusnya Imam Ibn Daqiqil 'Aid. Dan kurun yang seterusnya Al-Imam Al-Bulqini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ke-10 ini kesemuanya mazhab akidah mereka adalah Asy'ariyah. Kalau guna timbangan Wahabiyah, Salafiyah, semua ni keluar Ahli Sunnah, terkeluar. Dalam kitab Imam Ibn Taymiyah, Ahli Sunnah Asy'ariyah terkeluar daripada Ahli Sunnah. Dalam kitab Imam Ibn Qayyim, ni ulama mereka yang kedua yang tinggi, Asy'ariyah adalah terkeluar daripada Ahli Sunnah. Dan dalam kitab Imam Syekh Muhammad Abdul Wahab, Asy'ariyah juga terkeluar. Sampailah ke hari ini dalam kitab dan juga mulut-mulut ulama Wahabiyah, Salafiyah dalam dan luar negara, Melayu ataupun Arab ataupun Afrika, mereka mengeluarkan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan faham tak kenapa saya bercakap kan tentang perkara ni? Tuan, di sisi ulama-ulama hadis, tuan-tuan, ulama-ulama hadis, bila satu orang ni, saya cerita mudah bila satu orang ulama hadis ni dia jadi presiden zaman tu, tuan-tuan bayang, ulama hadis semua hebat-hebat, dia jadi presiden, maka dia akan mendapat gelaran Amirul Mukminin fil hadis. Bukan Amirul Mukminin khalifah ni, Amirul Mukminin fi ilmi hadis. Dia adalah Amirul Mukminin dalam ilmu hadis, menghafal ratusan ribu hadis, mengarang berbelas kitab hadis, menghafal ribuan nama perawi. Amirul Mukminin fil hadis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hampir kesemuanya bermazhab Asy'ariyah, Asy'ari. Apa ulama Wahabi Salafi bila beramainya imam hadis sendiri, Amirul Mukminin hadis sendiri bermazhab Asy'ariyah, maka mereka serang macam mana, tuan? Dia buat keluar buku di Saudi lah, banyaknya buku. Kemudian tuan-tuan nak tengok buku tu diterjemahkan di Indonesia, diterjemahkan di negara Afrika, sama aja, rentak dia sama. Di Malaysia, apa dia terjemahkan? Dia buat satu buku, maka buat satu seminar. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari keluar daripada mazhab khalaf. Dia sendiri tak jawatan pula dah.
Tuan-tuan nampak, dia serang kepada pengasas. Saya guna bahasa diserang lah, bukannya dia serang macam mana, tetapi kita tengok dia buat pembentangan, dia buat seminar. Dia kata Imam Abu Hasan Asy'ari yang mengasaskan mazhab Asy'ariyah, di akhir hayatnya dia tinggalkan mazhab tu. Tuan-tuan fikir, oh, Imam Abu Hasan Asy'ari kurun ke berapa tadi kita sebut? Kurun ke awal kan? Kurun keempat awal. Kemudian kurun ke-5, kurun ke-6 ada Imam Ghazali, ada Imam Nawawi, ada Imam Khatib Al-Baghdadi, ada Imam Ibn Hajar, ada Imam Ibn Katsir, ada Imam Baihaqi, ada Imam Al-Haythami, ada Imam Daraqutni. Ni yang kurun 4, 5, 6, 7, 8 yang berapa kurun ni. Apabila hari ni Wahabiyah, Salafiyah bagi tahu kepada kita, seolah-olah nak ajak benda baru kat kita, sebenarnya imam kalian pun bertaubat daripada mazhab tu, dan mereka dia sendiri berundur daripada mazhab yang kedua dalam kehidupan dia. Mula-mula dia mazhab I'tizal, mazhab Mu'tazilah, kemudian dia mengasaskan mazhab Khalaf ni yang mentakwilkan ayat-ayat sifat, mazhab Khalaf. Kemudian Wahabiyah, Salafiyah hari ini dalam negara dan luar negara ajar kita imam tu dah keluar daripada mazhab dia dulu. Kita pun fikir balik, 1000 ulama besar dunia yang hidup yang saya sebut tadi, kesemuanya tak tahu Imam Abu Hasan Asy'ari dah keluar, kecuali mereka ni saja yang tahu. Alimnya mereka ni. Kena cerdik tuan, kena cerdik, kena fikir, kena memfikir. Masya Allah, alimnya ulama hari ni yang duduk di Saudi dan yang duduk di Malaysia ni, yang banyak di utara ni. Alimnya kamu, 12 kurun ulama tak tahu Abu Hasan Asy'ari keluar daripada mazhab lama, mereka memperjuangkan mazhab Asy'ariyah. Kamu hari ni bagi tahu mereka keluar. Oh, hebat, Masya Allah. Faham tak tuan? Sampailah hari ni, sampailah hari ni, ulama-ulama mereka masih menyebutkan perkara yang sama. Kemudian ada 2 orang imam hadis tuan-tuan. Ada 2 orang imam hadis mazhab Syafi'i, 2 orang, iaitulah Al-Imam Nawawi, ulama kurun ke-7, dan juga Al-Imam seorang lagi, Ibn Hajar Al-Asqalani. Tuan-tuan sekalian, selepas Al-Quran, kitab yang paling agung sekali di sisi ulama, sisi kita lah, Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk Wahabiyah, Salafiyah, kitab yang paling suci sekali daripada tuan-tuan selepas Quran. Yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim. Sahih Bukhari duduk nombor 2, Sahih Muslim duduk nombor 3 dari sudut kitab yang paling suci. Tuan-tuan sekalian, pengarang terbaik, pensyarah terbaik, saya silap, pensyarah terbaik kepada Sahih Al-Bukhari jatuh kepada, yang tak ada khilaf, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia ambil Sahih Bukhari, dia syarah Sahih Bukhari, nama dia Fathul Bari, panjang ni. Itulah syarah Sahih Bukhari yang terbaik yang pernah ada di dalam dunia penulisan umat Islam sampai hari ini, 1438 Hijriah. Ulama Wahabi kata apa? Imam Ibn Hajar pun kena daripada mazhab Asy'ariyah juga. Ni yang tuan-tuan tak dengar. Ni saya cerita malam ni. Dia kata apa? Dalam ceramah dia, luar dan dalam negara, hujahnya sama, rentaknya sama, faktanya sama. Dia kata Imam Ibn Hajar pun keluar daripada mazhab Asy'ariyah. Dia meninggalkan mazhab Asy'ariyah. Oh, habis. Siapa dia lagi yang keluar? Kitab ketiga yang paling dari sudut kesucian adalah Sahih Muslim. Pengarang terbaik, pensyarah terbaik Sahih Muslim siapa tuan-tuan? Ialah jatuh kepada Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Imam Nawawi dah tu, saja sebut panjang sikit.
Saya sebut panjang sikit. Imam Nawawi, dialah dinobatkan oleh para ulama sebagai pensyarah terbaik kepada Sahih Muslim. Tuan-tuan sekalian, ulama Wahabi hari ini sebut Imam Nawawi pun telah meninggalkan mazhab Asy'ariyah, dan sebenarnya bukan meninggalkan, dia bukan mazhab Asy'ari. Dulu orang sebut Wahabiyah Salafiyah ni suka, kadang-kadang mereka berbohong, bertaqiyah. Saya tak boleh terima dulu, tapi sekarang tidak lagi. Ada yang tengok ni kan? Dulu bila orang sebut, orang yang ekstrim lah, yang ahli sunnah yang ekstrim sebutkan, jaga-jaga Ustaz, Salafiyah ni dia suka banyak ni. Tapi sekarang bila dah tengok perkembangan dia, kita jadi risau. Jadi benda tu merisaukan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, antara perbezaan besar, yang ni last lah, cukup 10-20 lah, 10 minit selingan je. Ni dia banyak siri ni, dia akan jadi 5, 6, 7, 8 siri insya-Allah. Yang ni siri ni saya buat mukadimah di masjid tuan-tuan. Saya pun tak teratur lagi kan apa semua ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dengan manhaj Wahabiyah Salafiyah ni kita kena faham satu lagi perkara, ialah ulama kita menyebutkan sesuatu benda tu sunnah ataupun sunat, dan dia sebut benda tu bid'ah. Beza banyak ke sikit kita ni? Ini soalan dia. Ini memang cakap Kedah pure terus ya, tak boleh nak kontrol dah. Tuan-tuan, orang tertanya-tanya, Ustaz, besarkah beza kita dengan Wahabiyah ni, Salafiyah ni? Kita bukan nak berperang, kita bukan nak bermusuh, tetapi ketika mana kita menunjukkan sesuatu tempat itu syurga, ulama-ulama dia kata itulah neraka. Beza ke tak beza? Beza lah tuan-tuan. Itu saya sebut dia punya ending dia. Ketika mana ulama kita mengatakan bahawa majlis memperingati Maulidur Rasul itu boleh mendapat pahala di dalamnya, ulama dia kata itu bid'ah yang keji. Ulama kita kata yang tu dapat pahala, ulama dia kata itu dapat dosa. Bermaksud ketika ulama kita menunjukkan itulah jalan untuk ke syurga, ulama dia kata itulah neraka. Ini yang terjadi apabila tidak ada persefahaman, apabila tidak berlapang dada dalam soal khilafiyah, soal perbezaan pendapat. Dia tak berlapang dada. Berbeza dengan aku, itu bid'ah. Itu bukan masalah khilafiyah. 1400 tahun, 1200 tahun ulama berbeza pendapat, menghormati di antara satu sama lain. Tak ada masalah. Al-Imam Syafi'i waktu solat berdekatan dengan maqam Imam Abu Hanifah mayang subuh, Imam Syafi'i tidak melakukan qunut. Dia kata kerana menghormati tuan kepada maqam ini. Benda khilaf. Tetapi apabila khilaf, perkara-perkara yang khilafiyah disebutkan oleh ulama Wahabiyah Salafiyah sebagai munkar, bid'ah yang keji, bermaksud yang ini perbezaan yang ketara, perbezaan yang berat. Macam mana nak berlapang dada? Apabila ulama kami tunjuk ini jalan syurga, ulama kalian kata itulah jalan ke neraka. Tuan faham tak? Perbezaan menentukan sesuatu perkara, dan perkara ini sepanjang 12 kurun tidak dilakukan oleh ulama-ulama al-sunnah wal jamaah kecuali pada awal kurun ke-13 apabila Syekh Muhammad bin Al-Wahhab dia hidupkan balik ini fahaman yang keras ini, cara berfikir yang keras ini, yang selain daripada dia adalah bid'ah yang keji dan sesat. Jadi majoriti ulama lawan dia. Banyaklah yang saya bawa di sini senarai mufti-mufti ketika itu yang bermazhab Hambali, yang bermazhab Syafi'i, yang berada di Mekah dan juga di semenanjung tanah Arab,
yang tidak setuju dan rad, menentang kembali Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi yang tu permasalahan bid'ah yang apa nama ni perlu kita faham. Bila kita tanya bid'ah ni macam mana, dia kata bid'ah ni adalah perkara ibadah yang tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah. Kan tuan-tuan dengar hujah tu, kenapa tak boleh buat benda ni? Benda tu tak pernah dibuat oleh Rasulullah, tak pernah dibuat oleh salafus soleh, tak pernah dibuat oleh tabi'in, tabi'in. Adakah semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu bid'ah? Adakah semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu bid'ah? Imam kita jawab. Imam kita ramai, ribuan ulama-ulama mujtahid. Imam kita jawab, kalaulah guna kaedah itu, maka Abu Hurairah adalah orang pertama yang boleh dihimbankan masuk ke dalam neraka Jahannam. Kerana Abu Hurairah melakukan satu ibadah yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah, iaitulah solat sunat wudu. Tuan-tuan, Nabi naik dalam peristiwa Isra, masuk syurga. Antara benda yang Nabi saksikan ialah mendengar tapak kaki Bilal. Subhanallah. Bila Nabi turun, Nabi kata, la as'alanna Bilal, aku akan tanya Bilal apa yang dia buat sampai macam tu sekali Allah memuliakan dia. Tuan-tuan kena faham, Sayyidina Bilal semayang 5 waktu, solat 5 waktu, puasa Ramadan tak tinggal, semua dia buat. Cuma Nabi nak tahu apa ni, apa yang unik yang Bilal buat. Bila panggil Bilal kata, setiap kali aku berwuduk ataupun mandi, aku tidak akan tinggalkan solat sunat 2 rakaat. Dan solat sunat wudu itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ajar. Yang kedua, sahabat nama Khubayb ibn Adi. Sejam cerita Khubayb ibn Adi. Kita boleh tengok. Seorang sahabat nama Khubayb ibn Adi ditangkap, dibawa ke Tan'im, Mekah. Dululah, zaman dulu, dibawa ke Tan'im, dihimpunkan semua orang Mekah untuk disaksikan pembunuhan balas dendam ke atas Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu asy-syahid. Diikat, kemudian sebelum dibunuh Khubayb ibn Adi, Khubayb minta kepada pemimpin besar Quraisy ketika itu, Utbah, Syaibah, apa nama ni, Abu Jahal, kalau tak silap saya lah, saya takut ada yang dah mati waktu tu. Tuan-tuan sekalian, dia minta izin daripada pemimpin sahabat ni, dia minta izin untuk solat sunat 2 rakaat sebelum dihukum mati. Dia pun semayang 2 rakaat, kemudian dia pun dibunuh, dipotong anggota badannya satu persatu, potong tangan. Dan dialah, kata para sahabat, manusia pertama di kalangan umat Rasulullah yang melakukan solat sunat 2 rakaat sebelum dibunuh dan tidak pernah diajar oleh Rasulullah. Bid'ah ke tidak? Nabi tak nak ajar, sahabat buat. Seorang sahabat ni yang terakhir, 10.30 lah, cukup lah. Nanti kita sambung siri yang kedua di masjid lain lah. Tuan-tuan tengok rakaman lah. Tuan-tuan sekalian, yang ketiga, seorang sahabat setiap kali dia semayang, hadis ni dalam Bukhari, yang saya beritahu tak semua hadis sahih. Hadis yang ketiga ni riwayat Imam Bukhari. Sahabat ni dia solat, habis baca Fatihah, dia akan baca Qul huwallahu ahad. Habis Qul huwallahu, dia akan baca surah. Kemudian naik rakaat kedua, dia akan baca Fatihah, kemudian dia baca Qul huwallahu, kemudian dia baca surah. Setiap kali solat. Bid'ah ni, bid'ah yang keji, masuk neraka, bid'ah dalalah. Nabi tak buat. Sahabat bawa dia pergi jumpa Nabi. Bila mai depan Nabi, Nabi tanya, apa yang kamu buat?
Dia kata, ya Rasulullah, selepas Fatihah saya akan baca surah Al-Ikhlas, kemudian baru saya baca surah lain. Begitulah yang saya buat pada rakaat yang kedua. Nabi kata, kenapa kamu buat demikian? Dia kata, ya Rasulullah, inni uhibbuha. Ya Rasulullah, aku menyukainya, mencintainya, menyukai surah Al-Fatihah. Maka Nabi pun kata, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cinta dan suka kamu kepada surah itu akan membuatkan kamu dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi itulah perbezaan kita, antara perbezaan kita yang besar di antara kita dengan mazhab Al-Wahabiyah As-Salafiyah yang sedang berkembang, yang sedang disebarkan, yang sebahagian kita tak tahu. Itulah antara beberapa yang saya sebut secara ringkaslah malam ni. Saya akan sambung lagi dalam ceramah di tempat lain, ada yang telah pun disusun oleh orang ramai lah, insya-Allah, sambungan kepada kefahaman pada malam ni, tuan-tuan. Dan yang terakhirnya, tuan-tuan boleh juga, siapa yang rajin, dia boleh tengok, dalam Malaysia ni ada 14 orang mufti, dan dalam dunia ni ada berapa ratus orang mufti. Dia boleh lihat mufti-mufti kita di Malaysia ni 13 bermazhab Asy'ariyah. Ketika fahaman ini mengeluarkan Asy'ariyah daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka mengeluarkan ke semua mufti ni. Mufti Brunei, mufti semua, sama ada Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Jadi tuan-tuan, sama-samalah kita mendalami pemahaman akidah Asy'ariyah, supaya kita dapat menjaga akidah kita, dan juga dapat menjaga akidah anak-anak dan isteri kita, supaya kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, membawa akidah yang sahihah dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga-Nya, insya-Allah taala. Yang baik daripada Allah yang Maha dan faham daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah, ajarna ilmu manfaat wa anfa'na bima 'allamtana, ya Allah, manfaatkan ilmu warzuqna barakah. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkan kepada kami, ya Allah, ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan yang kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.